Ketua Perangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad semalam telah didakwa di mahkamah atas dakwaan rasuah. Pertuduhan itu membawa perhatian kepada program kerajaan sebelum ini yang dikenali sebagai Program Jana Wibawa. Video dokumentari ringkas politik kali ini akan membawa anda menyorot sekilas pandang mengenai program Jana Wibawa tersebut. Jana Wibawa atau Program Penjanaan Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera diperkenalkan pada November 2020 semasa pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam jawapan di Parlimen pada 16 Disember 2021, Menteri Kewangan ketika itu Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan dua tujuan untuk program Jana Wibawa. Tujuan pertama adalah untuk mempercepatkan penyampaian projek kerajaan bagi membantu merangsang pemulihan ekonomi Malaysia selepas COVID-19. Manakala tujuan yang kedua bagi membantu meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputera dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing. Projek di bawah Jana Wibawa dianugerahkan sama ada melalui tender prakelayakan secara rundingan terus ataupun tender prakelayakan. Menerusi tender prakelayakan, hanya kontraktor yang lulus proses prakelayakan yang akan dijemput untuk mengemukakan bidaan mereka terhadap sesuatu projek. Jadi dengan adanya rundingan terus, tiada proses tender sama sekali. Projek hanya diberikan kepada kontraktor selepas rundingan dengan pihak kerajaan. Namun begitu, Tengku Zafrul memberi jaminan pada masa itu bahawa ia mematuhi perkeliling perbendaharaan negara. Lalu bagaimanakah prosesnya? Menurut Tengku Zafrul dalam jawapan bertulis yang sama, jawatankuasa penilaian khusus diwujudkan di peringkat Kementerian Kewangan untuk membuat saringan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan ke atas setiap kontraktor. Beliau berkata ahli jawatankuasa tersebut terdiri daripada Wakil Jabatan Teknikal iaitu Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan juga wakil daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Semua kontraktor akan dinilai dan diteliti secara menyeluruh daripada pelbagai aspek bagi memastikan pemilihan kontraktor yang berwibawa untuk melaksanakan setiap projek tersebut dan tetap melindungi kepentingan kerajaan serta tidak menjejaskan kerancakan perkembangan ekonomi. Kerajaan juga melaksanakan due diligence yang sewajarnya bagi memastikan hanya kontraktor yang benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan supaya boleh dipertimbangkan, kata Tengku Zafrul kepada Parlimen pada masa itu. Selain itu, pelaksanaan projek Jana Wibawa mesti mematuhi perkeliling perbendaraan, garis panduan permohonan perolehan secara rundingan terus dan terma rujukan khusus Jana Wibawa. Manakala garis panduan perbendaharaan menetapkan syarat di mana kontrak yang dirundingkan secara langsung boleh dipertimbangkan dan dokumen itu tersedia kepada umum. Bagaimanapun hanya sedikit yang diketahui umum mengenai terma rujukan Jana Wibawa. Timbul suatu pertanyaan yang sulit iaitu berapa banyakkah wang yang terlibat dalam program Jana Wibawa tersebut. Dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 20 Februari, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata surat penerimaan telah dikeluarkan untuk 56 projek bernilai 6.3 bilion ringgit. Azalina berkata SPRM sedang menyiasat kes di mana surat yang melibatkan ahli keluarga pemimpin utama dalam parti politik tertentu. Bagaimanapun, dia berkata SPRM masih belum memastikan nilai projek yang terlibat. Jadi, apakah yang telah berlaku? Sumber SPRM memberitahu sebuah portal berita tempatan awal bulan ini bahawa Bersatu menerima sumbangan dipercayai lebih 300 juta ringgit daripada kira-kira 10 kontraktor yang dianugerahkan pelbagai projek semasa parti itu menjadi sebahagian daripada pihak kerajaan. Agensi itu membekukan akaun bank Bersatu pada pertengahan bulan Januari bagi membantu siasatan berhubung perkara tersebut.
Semalam, pihak SPRM telah mengenakan pertuduhan pertamanya berhubung Jana Wibawa. Wan Saiful Wan Jan didakwa meminta rasuah untuk membantu Napturi Sdn Bhd mendapatkan projek jalan raya bernilai RM232 juta melalui prakelayakan dan menerima RM6.96 juta sebagai dorongan untuk membantu syarikat yang sama mendapatkan surat anugerah bagi projek tersebut. Manakala Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad didakwa meminta rasuah antara 3.5% dan 7% daripada nilai projek tersebut sebagai pertukaran untuk mendapatkan bantuan mendapatkan surat anugerah bagi projek di bawah program Jana Wibawa tersebut. Adam Radlan juga didakwa menerima RM500,000 sebagai dorongan untuk membantu syarikat yang sama mendapatkan surat anugerah bagi projek jalan raya di Perlis yang bernilai RM47.8 juta. Parti Bersatu dan pemimpin-pemimpin tertingginya mempertahankan mereka tidak bersalah manakala Wan Saiful dan Adam Radlan telah dibicarakan di mahkamah. Dua lagi ahli perniagaan dijangka akan didakwa di mahkamah hari ini. Setelah skandal Salaku ini telah diketahui umum, maka orang ramai mula bertanya apa yang jadi dengan projek Jana Wibawa sekarang. Pada 15 Februari, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Ahmad Zahid Hamidi memberitahu pemberita di bangunan Parlimen bahawa projek Jana Wibawa telah dihentikan buat sementara waktu. Ini bagi menunggu semakan untuk menentukan sama ada projek itu benar-benar mengikut prosedur Jabatan Perbendaharaan. Bagaimanapun, Zahid memberi jaminan tindakan tersebut tidak akan menjejaskan pelaksanaan projek berkenaan. Ia khususnya kerja-kerja berkaitan dengan banjir seperti pembaikan infrastruktur yang rosak akibat banjir akan diberi keutamaan. Di samping itu juga, Sabah dan Sarawak boleh meluluskan mana-mana projek pembangunan bernilai RM50 juta atau kurang daripada itu tanpa memerlukan sebarang kelulusan daripada pihak persekutuan. Artikel ini telah dipetik daripada penulisan saudara Koh Jun Lin yang diterbitkan pada 22 Februari 2023 dengan tajuk Apa Itu Program Jana Wibawa. Sekian, selesai.